peraturan di dalam kelas kita hari ini, awak kena pastikan mikrofon awak berada dalam keadaan mute. Okey, dan awak hanya boleh onkan mikrofon awak jika ada pertanyaan. Okey, dan mohon kebenaran dahululah. Okey, mestilah berpakaian sopan jika awak aktifkan kamera awak. Okey, yang ketiga, mencari ruang yang sesuai, senyap dan bebas daripada sebarang gangguan. Yang keempat, sentiasa fokus sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran diadakan. Mengamalkan nilai hormat menghormati di antara satu sama lain. Tidak dibenarkan menaip perkataan yang kurang sopan di dalam ruangan chat. Gunakan ruangan chat untuk bertanya sebarang soalan dan unmute mikrofon jika perlu sahaja. Okey, untuk murid-murid yang tak ada sediakan nota ataupun buku tulis ke apa, tak apa. Selepas saya mengajar ni, saya akan bagikan slide saya ni dalam Google Classroom. Awak nak download pun boleh, nak tengok terus pun boleh, tak ada masalah. Okay, so tak perlu risau, saya akan bagikan slide ni dekat awak nanti untuk awak jadikan bahan bacaan untuk jawab soalan yang saya akan bagi nanti. Okay, sebaik saja habis kelas ni nanti, saya akan bagi soalan dalam quizzes, ada 30 je soalan dalam quizzes untuk awak siapkan. Okay, soalan quizzes tu diberi masa 7 hari untuk awak siapkan. Okay, sangat lama, 7 hari sepatutnya boleh siap lah, tak ada masalah. Okay, dan hari ini kita nak belajar mengenai jahitan. Tajuk yang pertama mengenai jahitan. So, sebelum awak menjahit, awak perlu kenal apa itu artikel jahitan. Okay, artikel jahitan bermaksud sesuatu yang dihasilkan daripada kain ataupun fabrik melalui proses jahitan, sama ada jahitan tangan ataupun jahitan mesin. Contoh yang paling mudah, artikel jahitan ialah baju, pakaian yang awak pakai itu adalah artikel jahitan. Tudung pun artikel jahitan, seluar pun adalah artikel jahitan. Tak kisahlah dijahit guna jahitan tangan ataupun jahitan mesin. Itu kita kategorikan dia sebagai artikel jahitan. Okey. Okey, ianya dihasilkan dari bahan utamanya iaitu fabrik ataupun kain. Okey. Seterusnya, apa kegunaan artikel jahitan? Okey, setiap artikel jahitan boleh digunakan untuk diri sendiri ataupun untuk dijual. Sebagai contoh, awak nak sambut hari raya Tahun Baru Cina, awak nak jahit cheongsam awak sendiri. Okey, so awak bolehlah jahit untuk pakai sendiri. Melainkan awak ni adalah tauke kedai, nak jahit baju untuk jual dekat orang. So boleh jahit dan jual dekat orang lain. Okey, seterusnya dapat menjimatkan kos pembelanjaan sekiranya awak buat sendiri. Contohnya, seluar awak terkoyak sedikit je dekat bahagian kaki tu. So nak hantar kedai kan, dalam PKP susah, so boleh jahit sendiri seluar awak tu. Okey, so, seterusnya awak akan belajar 6 jenis mata jahitan. Mata jahitan tu apa? Yang ada mata tu ke? Mata jahitan tu adalah jenis-jenis jahitan. Okey, ada 6 jenis semua sekali untuk tahun 5. Okey. Fungsi mata jahitan. Mata jahitan digunakan untuk mencantumkan kepingan fabrik, membuat kemasan tepi fabrik dan sebagai hiasan. Okey? Ini adalah fungsi mata jahitan. Dia mencantumkan kepingan fabrik, membuat kemasan tepi dan juga sebagai hiasan. Nanti kalau dalam soalan dia akan tanya, apa fungsi dia? Inilah fungsi dia. Untuk mencantumkan kepingan fabrik, membuat kemasan tepi dan juga sebagai hiasan. Senang aja, okey? Ada 3 fungsi dekat situ. Okey, kita belajar 6 jenis mata jahitan. Mata jahitan yang pertama ialah jahitan Kia. Okey, bukannya kereta Kia tapi nama jahitan ni adalah jahitan Kia. Yang kedua adalah jahitan jelujur halus. Yang ketiga adalah jahitan jelujur kasar. Yang keempat adalah jahitan insang pari. Okey, yang kelima adalah jahitan sembat. Dan yang terakhir sekali yang keenam ialah jahitan silang pangkah. Okey, nak salin ke?
Okey. Saya akan bagi nota dekat awak sekejap lagi. Okey, ada 6 jenis mata jahitan dan setiap mata jahitan ini mempunyai fungsi dan kegunaannya yang tersendiri. Sebagai contoh jahitan Kia, okey, jahitan Kia ni fungsi dia untuk memulakan dan menamatkan sesuatu jahitan. Okey, bila nak mula menjahit je jahitan Kia ni memang perlu. Okey. Jelujur kasar ada fungsi dia, jelujur halus pun ada fungsi dia. Okay, kita lihat kepada jahitan Kia. Macam mana bentuk jahitan Kia? Okey, sebelum tu awak belajar, jahitan Kia ni adalah untuk memulakan dan mematikan. Mana saya punya pen? Okey, memulakan dan mematikan jahitan. Nampak? Okey, yang kedua adalah untuk menggantikan jahitan mesin dan juga boleh dijadikan sebagai jahitan hiasan. Okey, tapi kebiasaannya orang akan guna ini untuk mulakan jahitan sebab jahitan Kia ni dia boleh berfungsi sebagai tali pengikat untuk elakkan benang tu daripada terlucut ataupun tercabut. Okey. Dan mencantum dua, ini yang basic lah, mencantum dua ataupun lebih kepingan fabrik. Okey. Seterusnya, ini adalah contoh jahitan Kia. Nampak dia rapat-rapat untuk memulakan jahitan. Mesti ada jahitan Kia dalam 3 ataupun 4 jahitan Kia sebelum awak mula menjahit. Okey, ini gambaran secara lebih besar untuk awak lihat di sini. Okey, dalam gambaran secara besar awak boleh lihat dengan jelas jahitan Kia macam mana. Dia macam jelujur halus tapi bukan. Okey, bila nak mula jahitan ataupun akhir jahitan. Mula ataupun akhir. Pembukaan dan juga penutup. Mesti ada jahitan Kia. Okey. Okey, seterusnya adalah jahitan jelujur halus. Nama pun jahitan jelujur halus. Jadi rupa bentuk dia pun mestilah halus. Okey, digunakan sebagai jahitan tetap. Permanent, tak boleh buka lagi. Kalau dah buka je kena jahit semula. Okey, digunakan untuk membuat kedutan ataupun sulaman pada fabrik. Yang ketiga digunakan untuk membaiki kelepek yang meretas. Okey, kalau ada kelepek yang terbuka yang meretas, kita boleh baiki pakai jahitan jelujur halus sebab dia halus dan sangat kemas. Ini adalah gambaran jelujur halus. Dia ada gap dekat sini, okey? Nampak dia ada gap dekat sini. Adalah jahitan jelujur halus. Setiap gap ni, sekejap saya padam kat sini. Setiap gap ni ukuran dia adalah 3 mm hingga 5 mm. Dia tak boleh besar. Dia mestilah 3 ataupun 5 mm. Dia tak boleh besar, tak boleh kecil. Inilah ukuran dia setiap gap ni. Ni gap ni, faham tak? Okey. Dia adalah jelujur halus. Kalau siapa dalam buku teks, kalau siapa ada buku teks boleh buka. Dah ambil buku teks belum? Belum kan? Okey. Seterusnya, ni secara lebih dekat lah. Gap dia dekat sini. Nampak? Dia ada gap. Dan dia sangatlah kecil. Kecil. Dia memang tak nampak kalau benda ni ada dekat pakaian awak. Tapi kebiasaannya dia digunakan dekat tudung. Tepi-tepi tudung tu biasanya ada. Okey. Jahitan jelujur kasar digunakan sebagai jahitan sementara. Kita tak buat jahitan tetap lah dekat situ. Dan digunakan untuk menetapkan kedudukan 2 atau lebih fabrik semasa menjahit. Okey, ini adalah contoh gambar jelujur kasar. Nampak besar-besar ni Okey, jelujur kasar dia besar-besar. Ini Kia dekat ujung ni. Kia dekat ujung ni. Okey. Ini tak ada saiz yang spesifik. Saya pun tak ingat apa saiz dia. Okey, ini gambar sebenar, ini dalam bentuk lukisan. Okey, dia kasar, besar-besar, nampak? Ini pun sama, besar-besar. Sebab itulah dipanggil sebagai jelujur kasar. Jahitan sementara. Okey? Sebelum awak nak jahit tetap, jahit jelujur kasar dulu. Okey. Seterusnya adalah jahitan insang pari.
Okey, bukannya kita ambil ikan pari buat jahit, bukan. Tetapi nama jahitan tu adalah jahitan insang pari. Okey? Okey. Jahitan insang pari ni kita gunakan sebagai jahitan tetap untuk mengemaskan bahagian tepi fabrik. Okey? Ingat, mengemaskan bahagian tepi fabrik. Bahagian tepi. Nampak tak? Ingat. Tepi fabrik. Okey. Digunakan sebagai jahitan hiasan. Ya, boleh digunakan sebagai jahitan hiasan sebab dia cantik kejadian dia nanti. Okey, ini adalah contoh jahitan insang pari. Nampak cantik je dia bersulam ni. Okey? Cantik je dia bersulam untuk bahagian tepi. Nampak ni semua tepi ni. Ni semua bahagian tepi. Okey? Ini dia gambaran secara dekat. Besar gambar dekat situ. Okey, nama dia jahitan insang pari. Dia berlilit-lilit macam ni. Okey? Seterusnya adalah jahitan sembat. Bukannya jahitan sembat, sembat. Okey? Jahitan sembat. Jahitan sembat ni berfungsi sebagai jahitan tetap. Okey? Berfungsi sebagai jahitan tetap untuk menjahit bahagian kelipit atau bahagian hiasan. Kelipit tu apa? Kelipit tu yang berlipat. Nanti saya tunjuk awak. Apa tu yang berlipit. Okey. Bahagian kelipit. Okey, contoh macam yang berlipat ni. Nampak ni? Ini kita panggil kelipit dia berlipat. Dia berlipat untuk pastikan lipatan ni tak terbuka ni. Lipatan ni tak jatuh ke bawah. Okey. Ini jahitan sembat. Nampak bentuk dia. Okey, gambaran secara dekat. Kelipit tu yang ini. Yang berlipat, bahagian yang berlipat. Okey, contoh kelipit ni ada dekat seluar kaki seluar awak pun ada. Okey, kalau yang ada lah. Okey, seterusnya adalah jahitan silang pangkah. Okey, jahitan silang pangkah. Jahitan silang pangkah ni digunakan sebagai jahitan tetap untuk mengemaskan bahagian kelipit, lipatan atau tepi kain sebagai jahitan hiasan. Okey, ini jahitan silang pangkah. Nama pun silang pangkah, bentuk dia pun pangkah. Senang sangat nak kenal jahitan silang pangkah. Jahitan tetap untuk mengemaskan bahagian kelipit, lipatan ataupun tepi kain. Tapi tak semua ada pakai jahitan di silang pangkah ni sebab nak buat dia cukup dah susah. Okey? Kalau pakai mesin, mesin pun mungkin dah ada jahitan silang pangkah ni. Okey, seterusnya. Dah kenal 6 jenis mata jahitan. Sekarang ni kita mengenal alatan jahitan. Ada 12 alatan jahitan. Saya rasa tahun 4 ada kot belajar ke saya tak ingat. Okey. Alatan yang pertama ialah pembaris. Nampak? Ada pembaris. Ada banyak jenis pembaris. Ada A, B, C dan juga D. Okey. Digunakan untuk mengukur dan menanda pola. Pembaris digunakan untuk mengukur dan menanda pola. Dalam bahasa Inggeris saya belajar dulu, ini dipanggil sebagai straight ruler. Pembaris lurus. Ini dipanggil sebagai big head ruler. Ini pembaris L. Ini dipanggil sebagai curve ruler. Okey. Ini pita ukur. Pita ukur. Okey, sekejap. Kenapa kita tak guna pembaris untuk ukur badan manusia? Siapa boleh jawab? Kenapa kita tak guna pembaris untuk ukur badan manusia? Sebab ekor panjang. Pembaris boleh bengkok. Ya, pembaris tak boleh bengkok. Badan awak tu melengkuk-lengkuk. Ada bentuk macam-macam. Ada yang melengkung. So, macam mana nak guna pembaris? So, tak boleh guna pembaris untuk ukur, untuk ambil ukuran badan. Okey? Seterusnya adalah pita ukur yang macam ni. Okey? Macam ni pita ukur. Bukannya pita ukur yang orang buat rumah tu. Itu tak boleh. Okey, yang ini lebih sesuai sebab dia fleksibel dan dia lembut. Dia tak boleh mencederakan awak kalau masa mengukur. Dan ukuran dia dah ada.
Ada yang dalam inci, ini cm. Okey. Kegunaan dia adalah untuk mengukur fabrik dan juga mengambil ukuran badan. Dia boleh guna untuk ukur kain ataupun nak ukur badan awak. Okey? Dia lebih sesuai sebab dia fleksibel, dia boleh dilenturkan untuk ikut badan awak tu macam mana. Okey? Tak pernah lagi orang guna pembaris yang straight ruler ke, curve ruler ke, ukur tengkuk, tak pernah lagi orang buat. Okey? Ini adalah roda surih. Roda surih. Nama pun roda surih. Tapi bila dalam exam, saya kadang-kadang buat soalan. Saya letak nama apa ni, dia letak situ. Pisau pemotong pizza, dia kata, cikgu. Okey. Pandai-pandai dia tukar jadi pisau pemotong pizza. Bentuk dia sama tapi dia adalah roda surih. Dia kecil sebenarnya. Okey. Roda surih digunakan untuk memindahkan pola kepada fabrik. Dia biasa kita gunakan dengan kertas karbon. Okey. Biasanya kita dah lukis pola atas pola macam tu kan. Dah lukis pola atas satu kertas, ambil kertas karbon, ambil kain, tekapkan, ikut garisan pakai roda surih. Dia ada macam ni, gerigi-gerigi gear macam ni. Untuk awak tekan dekat atas kain untuk pindahkan pola. So tak payahlah ukur 2 kali. Okey? Macam tracing paper lah, lebih kurang macam tu fungsi dia. Okey. Kapur tukang jahit. Okey. Ini adalah kapur tukang jahit. Bentuk dia biasanya bentuk dia macam ni. Macam segitiga macam ni. Dan dia ada banyak warna, banyak pilihan. Okey. Kenapa orang tak guna kapur, orang tak guna pen atau pensil untuk tanda dekat kain? Sebab dia tak ada. Sebab kain. Sebab tak boleh hilang. Sebab kain. Ya. Sebab kain nanti tak nampak pensel dengan tu. Kalau kain tu gelap warna dia, nanti tak nampak kesan contengan tu. Ya, okey. Biasanya orang tak akan guna pensel ataupun pen nak tanda kat kain. Yang pertama, kalau pen tu jenis yang permanent, pen yang kekal, kalau basuh macam mana sekarang memang tak hilang garisan tu. Okey. Kalau guna pensel pula, tak nampak. Pakailah pensel apa pun. Kalau kain tu kain yang gelap, merah gelap, memang tak nampak. Okey. So, biasanya tukang jahit akan guna kapur. Kalau kain tu gelap, dia pakai warna putih. Kalau kain tu jenis yang terang, dia pakailah warna yang sesuai. So, dan dia ni boleh hilang. Boleh dipandang. Basuh nanti dia hilang. Okey. Dan dia sangatlah rapuh. Brittle apa? Rapuh dia rapuh, mudah patah. So kalau boleh masa dapat dalam bengkel nanti janganlah pergi jatuhkan dia. Okay, terketuk pun dia boleh patah. Dia rapuh. Okay. Boleh tak saya guna kapu yang untuk mengajar dalam kelas tu? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kapu juga. Tak boleh. Tak sama. Apa yang tak sama? Dia kapu je. Dia tak pekat. Tak pekat? Pekat. Kenapa tak boleh guna kapur tu? Yang pertama, awak tengok kapur tukang jahit ni. Kapur tukang jahit ni sebenarnya dia ada bentuk yang nipis. Lagi sesuai. Kalau kapur yang guna dalam kelas tu, dia besar. Tak sesuai. Awak punya garisan jadi besar nanti. So, dapatlah garisan yang tak tepat. Kalau guna ni, dapatlah garisan yang tepat. Nampak macam ni. Okey? Okey. Kertas karbon tukang jahit. Nampak? Kita gunakan dengan roda surih, bukannya pisau pemotong pizza. Okey? Ini adalah roda surih. Ini adalah kertas karbon. Kita boleh pilih color apa yang kita nak. Okey? Kita nak pindahkan pola atas roda surih nanti jadi macam ni. Dapatlah pola macam ni. Lepas kita pindahkan dia macam bintik-bintik macam ni. Sebab kita dah pindahkan guna kertas karbon. Okey, fungsi dia memindahkan tanda pola, garisan dan motif ke fabrik dengan menggunakan roda surih. Okey, mesti guna roda surih lah. Tak ada lagi alatan lain yang sesuai selain roda surih. Okey, ingat bila sebut kertas karbon, dia punya pair dia adalah roda surih. Okey. Ini adalah jarum
peniti. Jarum peniti ada dua jenis. Satu yang ada kepala besar, satu yang kepala kecil. Jarum peniti dia tak ada lubang dekat sini. Dia pun tak ada lubang dekat sini. Okey, dan juga jarum peniti ni selalu hilang. Beli 10 hilang 10. Beli sekotak hilang sekotak. Kalau tak percaya tanya budak Islam. Okey? Dia selalu sangat hilang. Okey? Ini adalah jarum peniti. Beli 10 hilang 10. Beli sekotak hilang sekotak. Memang hilang. Okey. Jarum peniti ni kegunaannya adalah untuk menyemat pola pada fabrik. Nak lekatkan untuk sementara pola tu dekat fabrik supaya bila awak letak tracing, bila awak letak kertas karbon tu, fabrik tu tak bergerak-gerak lah. Dia kekal dekat situ sampailah awak buka nanti. Okey, sifat dia adalah sementara, bukannya kekal. Yang awak pakai dekat tudung tu pun sementara. Bila awak buka je awak cabut, betul tak? Sebab itulah sifat dia adalah sementara. Okey? Okay. Dan juga menetapkan dua ataupun lebih kepingan fabrik sebelum menjahit. Contohnya awak nak jahit, nak jahit apa, yang tentunya langsir ke meja makan, nak kena cantumkan kain. So boleh guna jarum peniti untuk buat sementara dekat situ supaya dia tak bergerak-gerak masa menjahit. Okey, ini adalah gunting fabrik. Gunting fabrik untuk menggunting fabrik. Dalam bengkel RBT ada banyak gunting fabrik ni. Tetapi malangnya gunting fabrik ni dah tumpul. Tahu tak kenapa dia jadi tumpul? Dah guna banyak kali. Pakai. Bukan sebab tak pakai. Tahu tak? Senior awak pergi ambil gunting fabrik ni, dia pergi potong kertas, pergi potong plastik, pergi potong plywood yang nipis tu. So bila gunting fabrik ni awak gunting benda lain, dia akan jadi tumpul. Nama pun gunting fabrik, dia direka khas untuk gunting kain. Awak janganlah pergi gunting kertas ke, gunting kain, gunting plastik ke, nanti dia akan jadi tumpul. Jangan sesekali awak gatal-gatal, dia malas nak ambil gunting kertas, dia pergi ambil je gunting ni, gunting kertas. Okey, terdapat perbezaan di antara gunting fabrik dengan gunting kain. Gunting kertas. Gunting fabrik, awak tengok dia punya handle ni. Satu besar, satu kecil. Satu besar, satu kecil. Kenapa? Okey, sebab bila awak menggunakan, yang besar tu untuk masukkan 4 jari. Yang kecil tu untuk masukkan ibu jari. So, awak pegang. Itu cara guna gunting fabrik. Okey, yang besar tu untuk masuk 4 jari. Saya tak ada buat pula gunting kat bengkel. Besar tu untuk masuk 4 jari. Yang kecil tu untuk masuk ibu jari awak. So awak boleh handle gunting tu dengan cermat dan dapatlah potongan yang lurus. Dia berbeza dengan gunting kertas. Sebab itulah harga gunting fabrik ni sangat mahal. Okey, gunting fabrik ni ada, kalau beli yang mahal dapatlah semua besi macam ni. Handle dia pun besi. Nampak? Kalau yang murah sikit handle dia plastik. Handle yang plastik ni, ini kalau jatuh ni memang pecah ni handle plastik ni. Okey? Kalau yang besi ni dia memang tahan, tapi kalau jatuh satu je kerosakan dia yang mungkin berlaku ialah dia akan patah ujung ni. Ada yang patah kat bengkel tu, saya simpan je. Okey? Ni dipanggil sebagai gunting fabrik. Ingat, beza dia kat sini. Handle dia ni. Handle. Okey? Dia punya handle. Seterusnya gunting kertas. Ini kita panggil sebagai gunting kertas. Nampak tak? Lubang dia sama je saiz. Nampak tak? Okey? Lubang dia sama saiz. Tak kisahlah dia dua-dua besi ke, besi dengan plastik ke. Dia adalah gunting kertas untuk menggunting kertas bagi membentukkan pola. Pola sebenarnya awak kena gunting. Okey? Okey. Bila awak tengok dekat sini gunting kertas, bila awak dah gunting kertas, gunting kain dia tak boleh So gunalah gunting fabrik. Cara nak kenal pasti dia senang je. Tengok lubang pada gunting tu. Okey? Okey. Ada tugasan. Dah habis ke? 23 minit je. Okey. Awak ada tugasan. Dalam kuisis awak lagi 5 minit. Tugasan tu akan keluar dalam
Google Classroom awak. Saya dah setkan pukul 11.30 tapi belum 11.30 lagi. Okay. Awak boleh akses daripada Google Classroom. Sekejap lagi saya tunjuk macam ni nak tengok. Okay. Dan tarikh akhir menjawab kuis pada 10 Februari 2021. Okay. Sebelum saya tamatkan kelas, saya nak buat ulang semula. Sekejap. Kita ulang semula pada mata jahitan yang selalu awak keliru. Okay. Selalu awak keliru dekat bahagian mata jahitan. Okay. Ini adalah jahitan Kia. Memulakan dan menamatkan sesuatu jahitan. Sebenarnya jahitan Kia ni ada pada semua jenis mata jahitan. Tahu tak kenapa? Tak, sebab kalau nak mula dengan akhir dia mestilah kena pakai tu. Kalau tak dia tak tetap. Ya, betul Aira. Aira dia boleh fikir logik. Sebab jahitan Kia ni nampak tak fungsi dia memulakan dan mematikan jahitan. Apa-apa jenis mata jahitan bawa guna, jahitan Kia ni ada dekat situ. Contohnya awak nak jahit apa? Awak nak jahit jelujuh halus Katalah awak nak jahit jelujuh halus. Dia punya permulaan dia sepatutnya ada jahitan Kia. Dan dia punya akhir dia pun sepatutnya ada jahitan Kia. Pun ada jahitan Kia dalam jelujuh halus. Nampak tak? Itu adalah secara logik je. Sebab fungsi jahitan Kia untuk memulakan dan mematikan jahitan. Okey. Boleh faham? Okey. Sama juga macam jelujuh kasar ke. Nampak tak ini? Ada jahitan Kia. Mesti ada jahitan Kia dalam setiap mata jahitan yang awak gunakan. Okey? Okey. Ada apa-apa soalan nak tanya? Kita nak buka kepada quizis awak ni. Tak ada. Okey, kita tengok kepada quizis. Okey, ini adalah Google Classroom awak. Saya setkan semula awak punya supaya awak boleh jawab sekarang. Mana ni report? Sepatutnya dia start pukul 11.30 pagi. Okey. Tapi kalau dah habis awak, saya punya slide tak sangka dah singkir sangat. Okey, 11.26 pagi ada lagi 4 minit. Okey, ada lagi 4 minit barulah kuis ni boleh dibuka. Okey, dalam ni saya rasa semua dah ada kot. Ada 21 orang je student. Maksudnya ada lagi yang tak masuk ke? Okey, tak apa. Okey. So nanti bila dah masuk dalam ni, dia akan pergi dekat sini. Dalam Google Classroom awak, sama ada bahagian stream ataupun bahagian classwork, dia akan keluar. Dia dah keluar ni. Tapi belum boleh jawab sebab belum pukul 11.30. Okey? Okey, cara nak jawab dia, kalau awak guna handphone, awak tekanlah dekat mobile link. Ni sepatutnya mobile link. Kalau awak jawab guna laptop ataupun komputer, awak boleh jawab dia guna web link. Okey? Okey, so bila awak dah siap jawab, dia akan automatik keluar markah siap-siap dekat situ. Okey, setiap orang berpeluang untuk menjawab 2 kali sahaja. Sekiranya kali pertama awak dapat 50, so cuba study balik, buka balik slide saya, tengok nota yang saya bagi. Lepas tu cuba jawab lagi sekali, cuba dapatkan markah yang lagi tinggi daripada yang pertama awak dapat tu. Okey, dan saya juga akan masukkan. Ya. Ada masa ke? Satu soalan 60 saat. Oh, okey. Satu soalan 60 saat bersama satu soalan 1 minit lah. Okay, saya juga akan masukkan recording awak dekat dalam ni dan juga nota slide. Awak boleh tengok dan juga buat ulang kaji. Kalau awak jawab kuis, tak dapat markah yang baik, ulang kaji semula dekat situ. Okay? So, ada apa-apa lagi soalan? 2 minit lagi. Tak ada. Tak ada dah? Ada. Okey. So kalau tak ada, awak boleh cuba menjawab soalan. Okey. Cuba habiskan soalan yang saya bagi dekat dalam kuis itu. Ada lagi 2 minit. Okey. So itu sahaja kelas kita untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Okey. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Boleh tu terus tutup Kalau tak tutup, saya tak dapat recording dia. Cikgu.
Apa dia cikgu nak buat apa?